Okey, percubaan. Ada suara tak? Boleh komen kalau ada suara. Kita ulang semula. Alright. Masya-Allah. Okeylah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya minta maaf atas masalah teknikal yang tiada suara. Baik, saya akan ulang semula lah tuan-tuan ya. Okey, beginilah cabaran mengajar dan belajar. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang pembahagian isim berdasarkan umum dan khusus. Jadi pembahagian isim berdasarkan umum dan khusus di dalam bahasa Arab, isim yang umum itu disebut sebagai ismun nakirah. Ismun nakirah. Ismun nakirah adalah isim yang umum. Apa makna ismun nakirah? Ismun nakirah itu ialah jenis kata nama yang menunjukkan objek yang umum. Bagaimana nak kenal ismun nakirah ini? Ismun nakirah ini boleh dikenali dengan perkataan kalimah berbaris tanwin sama ada hadapan, atas, bawah, pada huruf terakhir, huruf akhir perkataan dan tiada alif lam. Dan tiada alif lam. Dan tiada alif lam. Okey, dan tiada alif lam. Alif lam. Di awal perkataan. Baik. Ini adalah definisi ismun nakirah, tuan-tuan ya. Setiap isim yang bersifat umum disebut sebagai ismun nakirah. Okey. Jadi bagaimana nak kenal ismun nakirah? Seperti perkataan muslimun. Saya akan besarkan perkataan ni, muslimun. Okay, perkataan muslimun, kalau kita dapati di sini, di akhir perkataan berbaris tanwin. Kita melihat di akhir perkataan berbaris tanwin. Sementara di awal perkataan tiada alif lam. Maka apabila kita menyebut muslimun, tak boleh sama sekali kita masukkan alif lam dengan menyebut al-muslimun. Tak boleh, tuan-tuan ya. Maka
apabila berada tanwin di akhir perkataan, di awal perkataan tidak dimasuki alif lam. Apa makna muslimun? Muslimun itu bermakna seorang lelaki Islam. Itu muslimun. Mana-mana lelaki yang menganut agama Islam disebut sebagai muslimun. Dia seorang lelaki Islam. Muslimun ini adalah isim. Muslimun ini juga merupakan mufrad, bilangannya tunggal, seorang. Muslimun ini adalah muzakkar, lelaki. Dan berdasarkan aspek umum dan khusus, muslimun ini adalah umum. Adalah ismun nakirah. Kerana muslimun ini bermakna seorang lelaki Islam yang tidak ditentukan kepada sesiapa pun. Yang penting, mana-mana lelaki yang menganut agama Islam disebut sebagai muslimun. Seorang lelaki Islam. Begitu juga pada perkataan muslimah ni. Muslimah ni. Muslimah ni, kita mendapati di akhir perkataan nun. Nun ini tuan-tuan adalah ganti tanwin. Makna nun ini adalah ganti tanwin. Dan di awal perkataan tidak dimasuki alif lam. Tak ada alif lam. Saya tak menyebut al-muslimani, tetapi saya menyebut muslimani. Bermakna dua orang lelaki Islam. Dua orang lelaki Islam. Bila saya sebut muslimani, dua orang lelaki Islam. Kita boleh lihat di akhirnya nun, kemudian ada alif menunjukkan dua orang. Di awal perkataan tidak dimasuki alif lam. Muslimah ni, dua orang lelaki Islam. Begitu juga kalau saya sebut muslimuna. Muslimuna. Di akhir perkataan nun, sementara waw ini menunjukkan ramai, dan di awal perkataan tidak dimasuki alif lam. Muslimuna adalah lelaki-lelaki Islam yang tidak ditentukan kepada sesiapa pun, bilangannya ramai. Kerana muslimuna adalah ismun nakirah. Begitu juga pada rijalun. Pada rijalun. Perkataan rijalun, di akhir perkataan rijal, di akhir kalimah, dimasuki tanwin. Kita lihat, di akhir perkataan rijal, dimasuki tanwin. Ya. Tanwin. Dan di awal perkataan rijal tidak menerima alif lam. Tidak dimasuki alif lam. Maka rijalun bermakna beberapa orang lelaki dengan tidak menentukan mana-mana lelaki. Kerana rijalun adalah ismunah nakirah. Okay, jadi untuk mengenal pasti perkataan isim nakirah itu, panduan yang boleh kita fahami, ismun nakirah menunjukkan kata nama yang menunjukkan objek yang umum, berbaris tanwin, dan tak kisahlah tanwin itu di hadapan ke, tanwin atas ke, ataupun tanwin bawah ke. Yang penting ianya bertanwin.
Yang penting ianya bertanwin. Ya. Okey, baik. Kita lihat pula ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah. Baik. Okay, namun sebelum itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita hendaklah membezakan, ya, hendaklah membezakan lafaz isim nakirah sama ada lafaz itu lafaz yang merujuk kepada lelaki maupun wanita. Jikalau saya menyebutkan muslimun, maka fahamilah kita muslimun itu adalah seorang lelaki Islam. Sementara jikalau saya menyebut muslimatun, fahamilah kita muslimatun itu di akhirnya ada tanda ta marbutah yang menunjukkan kepada muannas dan ianya menerima tanwin, dan di awal perkataan muslimatun tidak dimasuki alif lam, maka perkataan ini adalah isim mufrad, dia tunggal, dia muannas, jantinanya perempuan, dan dia kategori nakirah kerana keumumannya. Ya? Okey, baik. Kedua, disebut sebagai ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah pula ialah jenis kata nama, saya tulis di sini, jenis kata nama yang menunjukkan objek khusus. Isim makrifah terdiri daripada isim yang ada alif lam di awal perkataan. Itu adalah isim makrifah. Kalau isim nakirah, tiada alif lam di awal perkataan. Sementara isim makrifah ada alif lam di awal perkataan. Ini ada isim makrifah. Okey. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, ismul ma'rifah itu jenis kata nama yang menunjukkan objek yang khusus. Isim makrifah terdiri daripada isim yang ada alif lam di awal perkataan. Kalau kita lihat perkataan al-muslimu, isim ini menerima alif lam di awal perkataan. Begitu juga al-muslimatani, isim ini menerima alif lam di awal perkataan. Al-muslimatu, isim ini menerima alif lam di awal perkataan. Ya. Okay.
Seperti saya kata al-muslimani. Saya ambil lafaz muzakkar, tuan-tuan ya. Saya ambil lah lafaz muzakkar, lebih mudah. Al-muslimani. Al-muslimuna. Ar-rijalu. Okey, baik. Jadi apakah itu ismul ma'rifah? Ismul ma'rifah jenis kata nama yang menunjukkan objek khusus. Isim ma'rifah terdiri daripada isim yang ada alif lam. Baik. Jadi alif lam ini tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ambil salah satu contoh. Alif lam ini kalau kita belajar, ia terbahagi kepada alif lam al-ahdi, alif lam al-ahdiyah, dan begitu juga dengan alif lam al-jinsiyah. Jadi alif lam itu ada dua kategori ya. Yang pertama alif lam al-ahdiyah dan yang kedua alif lam al-jinsiyah. Di sini saya nak mudahkan terlebih dahulu. Saya nak bincangkan alif lam ini. Alif lam, dia alif lam dan dia menunjukkan tanda makrifah. Dan alif lam di sini saya nak ambil salah satunya alif lam al-ahdi az-zihni. Iaitu apabila saya menyebut perkataan al-muslimu, maka makna al-muslimu itu telah menunjukkan sesuatu yang khusus dan makna al-muslimu itu berada dalam pengetahuan pihak kedua yang mendengar perkataan ini. Contoh, saya terjemahkan al-muslimu itu dengan makna lelaki Islam itu. Bila saya sebut al-muslimu, lelaki Islam itu, sudah maknanya lelaki Islam ini telah dikhususkan. Dan yang kedua, lelaki Islam ini telah berada dalam pengetahuan pihak si pendengar. Maknanya tuan-tuan tahulah siapa yang saya maksudkan dengan lelaki Islam ini. Mungkin yang bernama Ahmad, atau mungkin yang merujuk kepada Zaid ke. Okay? Jadi isim nakirah, isim makrifah itu dia menunjukkan kepada unsur yang lebih spesifik. Dan ianya berada dalam pengetahuan pihak si pendengar berkaitan dengan lelaki Islam itu. Ya, saya kata telah datang lelaki Islam itu, maka si pendengar tahu yang datang lelaki Islam itu bukan lelaki yang lain dan merujuk kepada individu seperti Zaid, Ahmad yang beragama Islam tersebut. Ya, baik. Jadi bila saya sebut al-muslimu, dia lebih kepada spesifik. Lelaki Islam itu dia merujuk kepada seorang tersebut. Ya. Begitu juga dengan al-muslimani. Al-muslimani saya terjemahkan dengan dua orang lelaki Islam itu. Jadi bila saya sebut al-muslimani, perkataan al-muslimani ini lebih spesifik dan ia dalam pengetahuan pihak si pendengar. Yang saya maksudkan dua orang lelaki Islam itu, bukan yang lain.
Okey. Baik. Begitu juga jikalau saya menyebut al-muslimuna, lelaki Islam itu. Perkataan al-muslimuna dimasuki alif lam. Dan alif lam di sini saya nak letakkan alif lam al-ahdi zihni. Alif lam yang pertama sekali, alif lam yang dia isim ma'rifah, dia merujuk pada objek khusus dan ia berada dalam pengetahuan pihak si pendengar. Maka saya sebut al-muslimuna bermakna lelaki Islam itu. Saya spesifikkan. Bila saya menyebut ar-rijalu, saya spesifikkan dengan lelaki itu. Okey? Inilah disebut sebagai ismul ma'rifah. Antara tandanya adalah alif lam. Jadi alif lam ini saya tulis sini. Alif lam memiliki alif lam itu adalah tanda bahawa perkataan itu kategori ismul ma'rifah. Betul ya? Alif lam itu adalah tanda yang menunjukkan perkataan itu adalah ismul ma'rifah. Dan alif lam ini boleh digolongkan kepada alif lam al-ahdiyah dan juga boleh digolongkan kepada alif lam al-jinsiyah. Alif lam al-ahdiyah dan ada alif lam al-jinsiyah. Cuma untuk penerangan pada awal ini, saya ingin menyampaikan secara umum terlebih dahulu sebelum kita menghalusi apakah maksud yang lebih detail berkaitan dengan alif lam. Cuma apa yang saya nak sampaikan pada peringkat awal ini sebagai tanda yang tuan-tuan perempuan boleh lihat dan boleh nampak pada awal, iaitu ismun nakirah, jenis kata nama yang menunjukkan objek yang umum, berbaris tanwin dan tiada alif lam di awal perkataan, itu ismun nakirah. Dan yang kedua, ismul ma'rifah, jenis kata nama yang menunjukkan objek khusus. Isim ma'rifah terdiri daripada isim yang ada alif lam. Jadi mana-mana isim
yang ada alif lam di awal perkataan, untuk peringkat awal ini, dapatlah kita fahami, ia adalah ismul ma'rifah. Ya, dan terjemahan dia takkan samalah. Kalau muslimun, seorang lelaki Islam, tetapi jikalau al-muslimu, lelaki Islam itu. Okay. Saya masukkan alif lam ini adalah alif lam yang menunjukkan kepada khusus dan berada dalam pengetahuan pihak si pendengar. Ya, baik. Kemudian secara detailnya insya-Allah akan dibahaskan berkaitan dengan alif lam ini, ya, iaitu alif lam terbagi pada alif lam al-ahdiyah dan alif lam terbagi pada alif lam jinsiyah. Okey. Kedua, isim ma'rifah itu juga terdiri daripada al-dhamir. Dhamir tuan-tuan ya, dhamir. Dhamir juga dalam kategori ismul ma'rifah. Apakah itu dhamir? Dhamir itu ialah kata ganti diri. Kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri. Jadi dhamir itu terbahagi kepada 14. Terbahagi kepada 14 bahagian. Dhamir itu terbahagi kepada 14. 14. Okey. Iaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, untuk memudahkan tuan-tuan, tuan-tuan boleh dapatkan modul daripada kami untuk mudah tuan-tuan mengikuti pengajian ini. Jadi, dhamir itu ada 14. Apakah itu dhamir? Dhamir itu ialah pronouns yang bermaksud kata ganti nama diri yang digunakan sebagai panggilan ganti untuk manusia, tempat, benda, haiwan dan suatu perkara yang bersifat abstrak. Ya. Itu dhamir. Contoh seperti saya kata Ahmad. Ahmad tajirun. Ahmad tajirun. Ahmad seorang peniaga. Huwa di sini adalah dhamir tuan-tuan. Dia di sini adalah dhamir. Dia yusalli. Salat. As-salawatil khams. Dia salat. As-salawatil khamsa. Salat 5 waktu. Jadi as-salawatil khamsa. Salat 5 waktu. Dia mengerjakan salat 5 waktu. Ini salat fardu lah tuan-tuan ya. Salat 5 waktu di sini dimaksudkan iaitu salat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jama'atan. Dalam keadaan berjemaah. Secara berjemaah. Fil masjidi. Di masjid. Jadi apa yang saya nak katakan di sini? Huwa ini adalah dhamir. Dhamir juga dalam kategori ismul ma'rifah. Ya. Jadi dan dhamir ini akan merujuk kepada isim sebelumnya. Jadi apakah makna huwa? Huwa ini dia lelaki. Huwa ini dia lelaki. Jadi huwa ini akan merujuk kepada seorang lelaki yang bernama Ahmad. Barulah kena tuan-tuan ya. Saya sebut Ahmad tajirun huwa. Baru kena. Ya. Jadi Ahmad kata ganti dirinya adalah huwa. Ataupun dalam bahasa Inggeris he. Ya. Baik. Begitu juga Aisyah. Aisyah tajiratun. Seorang peniaga.
Aisyah itu adalah nama perempuan, nama seorang perempuan, dan Aisyah itu juga peniaga. Jadi saya katakan Aisyah tu tajiratun. Aisyah ini adalah isim muannas, ya. Maka tajiratun juga mestilah muannas. Tak boleh saya katakan Aisyah. Saya katakan begini, Aisyah tajirun. Salah. Sebab tajirun ini adalah peniaga lelaki. Kalau peniaga perempuan, tambahkan ta marbutah. Tajiratun, barulah merujuk kepada perempuan. Baik. Jadi Aisyah tu tajiratun, Aisyah seorang peniaga. Hiya ini adalah dhamir yang merupakan ganti nama diri Aisyah. Hiya ini perempuan, dia tusalli salat as-salawatil khamsah, salat 5 waktu, jamaatan secara berjamaah di masjid. Okay. Jadi, dhamir itu ada 14. Dan di antara 14 itu ialah huwa yang merujuk kepada dia lelaki, ganti nama Ahmad, dan hiya yang merujuk kepada seorang perempuan, ganti nama Aisyah pada contoh ini. Ya. Jadi 12 yang lain tuan-tuan kita akan bincangkan kemudian lah. Okey. Jadi saya nak menampakkan dhamir dalam kategori ismul ma'rifah. Okey, siapa lagi ismul ma'rifah? Okey, contoh yang lain tuan-tuan, contoh yang lain. Okey, contoh yang lain, baitun. Baitun rumah. Okey, baitun sebuah rumah. Bila saya kata baiti, rumah saya. Baiti, rumah saya. Bait, rumah. Ya, ini saya. Rumah saya, yaqa'u, terletak di Madinah Seremban, di Bandar Seremban. Huwa, huwa ini adalah ganti nama daripada bait. Huwa, ia ini adalah merujuk kepada rumah. Rumah, qaribun, hampir, minal masjidi, dengan masjid. Okey. Jadi huwa ini adalah dhamir yang ganti daripada isim bait. Bait ini muzakkar, maka dhamir pun kena pakaikan dhamir yang muzakkar. Okey. Apa lagi isim ma'rifah? Antaranya lagi isim ma'rifah itu ialah ismul isyarah. Tuan-tuan biasa dengar nama ismul isyarah, sama ada lil qarib yang menunjukkan dekat. Qarib ni dekat. Atau lil ba'id, menunjukkan jauh. Ya. Atau jauh. Dekat ataupun jauh. Baik. Jadi kata nama tunjuk itu ada yang menunjukkan dekat dan ada yang menunjukkan jauh. Ya. Baik.
Baik. Seperti contoh hadza. Hadza ini adalah isim isyarah yang menunjukkan objek dekat. Hadza. Hadza muslimun. Hadza ini muslimun, seorang lelaki Islam. Hadza ini adalah kategori ismul ma'rifah. Hadhihi ini muslimatun, seorang perempuan Islam. Ini menunjukkan dekat tuan-tuan ya. Bagaimana nak menunjukkan jauh? Kalau menunjuk jauh, kita pakai kata ganti diri zalika dan tilka. Seperti saya kata tilka, zalika muslimun. Zalika muslimun. Zalika itu muslimun, seorang lelaki Islam. Itu seorang lelaki Islam. Baik. Okay, kita lihat hazihi, jikalau tunjuk jauh ialah kita kata apa? Tilka. Tilka muslimatun. Itu lelaki, seorang perempuan Islam. Tilka itu seorang perempuan Islam, muslimatun. Baik. Di sini untuk kita mengenal pasti tentang tuan sekalian, penggolongan isim isyarah, yang mana isim isyarah itu termasuk dalam kategori ismul ma'rifah. Okey. Ini yang ketiga. Jadi isim ma'rifah itu pertama yang dimasuki alif lam. Yang kedua dhamir, dan yang ketiga ismul ma'rifah, sama ada merujuk objek dekat atau mengisyaratkan objek jauh. Ya. Hadza muslimun, zalika muslimun. Lepas ni kalau tuan-tuan jumpa hadza, ya, zalika dalam Al-Quran, ketahuilah kita bahawa ia adalah isim isyarah. Hadhihi, ya, ataupun tilka, tahulah kita ia adalah isim isyarah. Ya, dekat dan jauh, dan kategori muzakkar maupun muannas. Seperti kalau kita baca Quran, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fih. Kita jumpa dzalika. Ya. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Jumpa tilka. Kan? Maka ia adalah ismul isyarah lil ba'id, menunjuk objek yang jauh. Ya. Namun dalam Al-Quran ini lafaz ni isim isyarah lil ba'id. Ada ketika menunjukkan jauh itu dari sudut tempat, dan ada ketika dipakaikan dengan lafaz jauh itu untuk dita'zim, mengagungkan. Ya, sebagaimana menurut penjelasan dan huraian ahli tafsir dalam keterangan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Berikutnya lagi ialah isim mausul. Alismul mausul. Apa itu alismul mausul, tuan-tuan ya? Alismul mausul ni saya boleh kata nama hubung lah, tuan. Saya cuba mudahkan kata nama hubung. Alismul mausul. Alismul mausul pun dari kategori isim ma'rifah. Contoh kalau saya sebut ar-rajulu, lelaki, allazi, yang, dia. Jadi allazi ini adalah isim mausul yang diwadakkan, yang diletakkan untuk makna seorang lelaki. Jadi allazi ini isim mausul yang diwadakkan untuk muzakkar dan bilangannya tunggal. Ya. Maka jikalau saya sebut ar-rajulul ladzi yahduru ila al-muhadaratil arabiyyati, lelaki yang dia, lelaki itu, makna allazi ini bukan hanya diterjemah dengan yang. Allazi ini adalah isim mausul yang diwadakkan, diletakkan kepada seorang muzakkar, seorang lelaki, dan bilangannya hanyalah tunggal. Ya? Maka saya terjemahkan ar-rajulu, lelaki, yang dia, lelaki itu, yahduru, hadir, ilal muhadarati, ke kuliah bahasa Arab. Apa cerita tentang lelaki itu? Najihun, berjaya. Adalah seorang lelaki yang berjaya. Okay? Maka kalau saya nak pendekkan boleh. Adalah berjaya fil imtihani, dalam peperiksaan. Maka allazi, tuan-tuan jumpa allazi ni, ini diwadakkan kepada objek tunggal dan lafaz iaitu muzakkar. Ya? Baik. Begitu juga pada contoh yang lain, perkataan allati. Allati adalah isim mausul yang diwadakkan kepada objek tunggal muannas. Seperti al-mar'atu allati tahduru ila al-muhadarati al-arabiyyati, wanita yang dia, wanita itu tahduru, hadir ke kuliah bahasa Arab. Najihatun adalah seorang wanita yang berjaya ataupun adalah berjaya fil imtihani, dalam peperiksaan. Jadi alismul mausul allazi ini menunjukkan objek tunggal muzakkar, sementara allati
menunjukkan objek tunggal mu'annas. Tuan ya? Okey, jadi insya-Allah lepas ni kita cek lagi, bincang secara detail berkaitan isim mausul. Okey, yang seterusnya. Okey. Seterusnya adalah isim ma'rifah, tuan-tuan. Berkaitan isim ma'rifah. Okey. Iaitu isim alam. Okay. Isim alam juga terdiri daripada isim makrifah. Apa itu isim alam? Kata nama khas. Apa juga isim alam? Kata nama khas. Ia adalah kategori isim makrifah. Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, antaranya ialah nama seseorang seperti Muhammadun, ya, Muhammadun. Siapa lagi? Ahmadu. Dan bagi Aliun, ya. Ataupun kalau perempuan, Aisyah. Siapa lagi? Fatimah. Okay. Apa lagi? Nama khas tempat, negara, negeri. Contoh Malaysia. Contoh Mesir. Okay. Apa lagi? Seremban. Semua ini adalah nama khas, maka dia termasuk dalam isim ma'rifah. Baik. Okay. Jadi saya akan ulang semula secara mukaddimah, tuan-tuan puan sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita cuba mempelajari isim berdasarkan kategori umum dan khusus. Okay. Apabila isim itu umum, ia disebut sebagai ismun nakirah. Okay. Ismun nakirah, jenis kata nama yang menunjukkan objek yang umum, baris tanwin di akhir, pada huruf akhir perkataan, dan tiada alif lam di awal perkataan. Contoh muslimun. Ya. Dia adalah isim nakirah lah. Baik. Kalau ismul ma'rifah, jenis kata nama yang menunjukkan objek khusus. Isim ma'rifah terdiri daripada isim yang ada alif lam di awal perkataan. Ada alif lam. Kita boleh tengok ada alif lam. Okay? Ada alif lam. Okay. Dia ada alif lam. Tengok al-muslimani pun ada alif lam. Ya. Baik. Lihat lagi al-muslimuna pun ada alif lam. Ya, ar-rijalu
pun ada alif lam. Okay. Al-muslimu, al-muslimatu. Okay, ada alif lam. Baik, alif lam itu terbagi pada dua kategori, alif lam al-ahdiyah, alif lam al-jinsiyah. Ini akan dibincangkan secara detail. Yang kedua, dhamir, pronouns. Dhamir termasuk dalam kategori ismul ma'rifah. Okay, dhamir antara huwa, hiya. Seterusnya lagi ialah ismul isyarah, kata nama tunjuk. Ismul isyarah itu kata nama tunjuk. Okey, saya tulis sini. Ismul isyarah itu ialah kata nama tunjuk atau kata tunjuk. Kata tunjuk. Ada yang lil qarib, dekat, dan ada yang kata tunjuk jauh untuk objek yang jauh. Okay. Seperti hadza, tadika, hadhihi, tilka. Seterusnya lagi ismul mausul, kata nama hubung ataupun kata hubung. Kata hubung ini juga termasuk dalam ismul ma'rifah. Allazi, tuan-tuan jumpa allazi dalam Quran, allati, ya. Baik. Yang seterusnya lagi ismul alam, kata nama khas, pun termasuk dalam ismul ma'rifah. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapatlah tuan-tuan mempelajari beberapa bahagian isim ma'rifah, dan insya-Allah akan dihuraikan dengan lebih lanjut pada perbincangan akan datang. Jadi saya rasa cukup setelah itu pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap lemah itu daripada kelemahan diri sendiri. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian bahasa Arab asas ini pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.